Share screen. Okay, purple trading. Okay, ngam. Baik. Okay, sekejap saya kena tukar sebab saya hitam putih saya tak boleh. Oh, okay, boleh. Common. Okay. Okay, monthly support. Weekly SBR. Kenapa pula monthly support weekly SBR Cikgu, actually kalau both lah, both sama value macam mana lah? Ambil yang advance marking. Ambil yang advance marking lah. Tapi dalam kes ni sebenarnya Wong, monthly tu dia bukan support tau, dia SBR tu sebenarnya. Actually betul lah. Tapi kalau cikgu saya nak tanya, kita kena tunggu itu close dulu kan? Tapi Betul? Kalau based on 2 hari itu, yalah. Okay. So sekarang ni orang ambil ni sebagai high, dia punya point high. Maksudnya low dia ambil sini ke apa? Kenapa sini ambil high Cikgu, sebab kan dia bermula daripada low high, lepas tu price. Mana you punya low mana? Saya punya low dekat yang kejap yang high punya sebelah itu lah. Mana ni? Merah. Tak boleh Wong. Kalau saya ambil sini low, sini high, sini higher low, tak boleh, tak sesuai. Structure ni sangat fragile. Oh, okay. Kalau saya akan ambil yang ini hanyalah sebagai sebuah RBS sahaja. Ya, betul. Dan dia double pixel, dia bukan triple pixel. Double pixel lah, okay. Sebab dia bukan 2 point. Sebab sekarang ni kalau kita perhatikan, sebenarnya dia berada dalam keadaan sideway. Oh, sideway lah, saya ingat. Okay, saya ingat downtrend, okay. Okay. Sekarang ni kita turun weekly. Okay. So saya buat dia punya plotting ni kejap. Kenapa tak buat plotting Wong? Okay, cikgu saya nak tanya. Actually, kalau baik kita buat dari atas sampai bawah sajalah ke macam mana? Ataupun kita nak based on recent punya support dan resistance saja? Apa dia tu? Maksud saya kan, yang buat plotting tu kan, kita ambil yang latest punya plotting ataupun kena ambil yang contoh dari paling atas sampai ke paling bawah punya plotting? Oh, kalau kata you nak ambil plotting, okay. Kejap. Okay, so kalau kata nak ambil plotting, elok ambil pada atas. Okay, baik. Next time saya buat. Okay, this is the first one. This is the second one. Okay, macam tu. Yang ni bukan, yang ni kalau nak ambil plotting yang ini, dia akan jadi macam ni. Okay, kejap So sekarang ni maksudnya dia akan jadi, ini major. Ini major. Dan ini minor. Ya. Okay. So sekarang ni, kalau yang ini minor, dia akan jadi macam ni pula.
Minor saya buat double pixel saja. Okay, yang ni dia dah berlaku retracement kan? Belum. Oh, belum. Ya, banyak belum lagi. So yang ni belum berlaku. Kenapa tak turun sampai H1? Malas ni wong ni. Nak sampai H1 ya. Okey, boleh. Tak jadi, kena jadi satu geng dengan Kelvin lah. Sampai M1 dia main. Okey, boleh. Next saya letak terus sampai M1. Okay, sini. Okay, yang ni. Okay. So dekat sini nak kena buat dua view. Template, save. GBP, NZD. Okay. First view dia, kita ambil yang major. Second view dia pula, kita ambil yang minor. Ya. Okay. Apa yang saya maksudkan dengan first view, second view, ni dia. Okay. Major ni kita biarlah. Okay. So, window, vertical. Okay. Ini view untuk major, ini view untuk minor. Okay. So, sekarang ni kenapa dia tergantung? Sebab dia ada satu, sebab dekat weekly tu dia ada satu pukul dia ada satu itu pukul 3 punya structure. Okay. Oh, dah sama dah. Yang ni dah berlaku retracement ke belum? 1048. Low dia 1055. Ni belum jadi retracement lagi ni tau. Okay. Kompleks. Agak complicated juga GN ni. So sekarang ni market tengah turun bawah. Tapi ada weekly punya ni. Sebab tu dia jadi macam ni. Okay. Kalau kata ambil potong sini. Tak boleh. Ambil potong sini. Sini boleh potong ni. Sini boleh potong. Visualization. Okay. Okay. Kenapa Wong pilih GN First tu kalau saya biasa saya tengok beginilah. Dekat major punya time frame tu saya katakan weekly lah. Weekly ada satu pukul curi punya structure. Lepas tu kan saya pun tengoklah ada berapa marking yang tertinggal. So dekat atas tu ada at least 2 atau 3 marking yang tertinggal lah. Kalau sekiranya saya membuat keputusan untuk sell tu, saya rasa saya punya risk lagi tinggi compared to buy lah. So sekarang ni maknanya Wong nak buy untuk GN. Ya, tetapi saya rasa saya punya, kenapa cikgu saya pun rasa pelik lah. Saya rasa saya punya analisis macam salah lah. Tetapi kalau based on saya lukis punya structure punya
macam eksperimen beritahu yang tu kemungkinan ada perubahan trend lah. Okay, kejap. Sekarang ni, sebenarnya, kalau saya prefer untuk buy GN. Saya cakap terang-terang, saya lebih bias to buy untuk GN ni sebenarnya. Sekejap Okay. Saya lebih cenderung untuk buy GN. Kenapa saya cenderung untuk buy dengan GN? Sebab high low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay. Ada possibility yang dia akan buat retracement dekat sini. Okay. Yang ni dah batal lah kan, Wong kan? Ya, sudah batal. Okay. So ada possibility untuk dia buat retracement dekat sini. Ini untuk daily. Manakala kalau kita semak kepada time frame weekly, ada kemungkinan dia akan buat retracement dekat sini. And then untuk monthly pun samalah, yang paling dekat dekat sini. So kalau kita buka time frame yang paling kecil, yang paling hampir ialah kedudukan dekat sini. Yang ni. Ni dia. Ini kedudukan yang paling hampir untuk apa nama dia naik. Sekejap. Okay, ni daily SBR. Kompleks, agak kompleks pada saya GN ni. Ini double pixel. Okay. Sebenarnya sini ada satu marking ni. Oh, okay. Dia sebenarnya macam tu. Okay, monthly nak buat closing. Takut-takut dia cari sini lah. Weekly nak buat closing. Takut-takut dia nak batalkan yang ini. Daily nak buat closing. Kalau daily punya closing, saya rasa daily ni akan sideway ni. Tak nampak jalan untuk daily. Kita tengok H4 sekejap. Okay, H4. H4 ni cantik ni. Okay, Wong. Kalau kata nak trade untuk GN, jangan trade dekat sini. Okay. Saya lebih prefer kalau Wong trade dekat sini. Dan floating yang saya nak GN, kenapa pula? Okay. Floating yang saya nak untuk GN ni berlaku, dia macam ni.
Wang ada tengok pair lain tak? Actually saya ada tengok AUD, USD, lepas tu Euro, GBP, USD pun ada tengok lah yang semalam cikgu share punya itu video lah. Yang tu bukan macam mana nak cakap bukan susah juga nak cakap. Bukan saya pilih yang tu, tak. Saya baru start. Sebab kalau tengok dekat sini, EU atas, GU atas, lepas tu AU, saya ikut sequence tu. Oh, okay, baik. Sebab saya ada that tengok is lah. not the best choice sebenar-benarnya. Saya baru nak tengok. Okay. So kalau nak buy, saya prefer buy dekat sini. Buy kat sini. Boleh, Wang? Boleh. So maksudnya cikgu, okay, kita katakan dari low tu dia sekali strike dia break yang previous punya sideways structure, lepas tu dia membuat retracement, so kita ikutkan flow dia lah. Okay, faham. Tapi kalau boleh cari pair lain lah. Boleh saya cari pair lain. Try cari pair lain sebab kalaulah dia berjaya untuk keluar daripada ruang sideway ni, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kata dia main lama sangat dekat sideway ni, takut kita buang masa. Boleh, Wang? Boleh. So try cari pair lain. Dia sebenarnya dia menjanjikan satu pulangan yang agak lumayan pada saya sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, bila mana kita turun ke bawah dan kalau kita ambil jarak daripada sini ke sini, memang banyak. 252 pips. Memang banyak. Sekejap Okay. Share screen 1, share screen. Okay. Wong calculator. Okay. So kalau kata kita tengok dekat sini, sekejap. Okay. Nak buy. Let's say 201.039. 201.039. Stop loss kita katakanlah kita ambil kat bawah ni. 200.709. 200.709. And then TP pula kita ambil dekat atas ni 203.424, 203.424. Memang banyak lah kan, sebab kita boleh dapat lebih kurang dalam $700 dengan lot size of entry 30 sen. Boleh nampak, Wang? Boleh. Okay. Tapi kalau Wang perasan dekat sini, susah sebenarnya kita nak buat decision untuk buy. Yang mana keputusan untuk buy dekat sini, dia lebih kurang macam kita mengharap kepada nasib. Wang faham tak? So kita kena cari yang macam ada contoh yang memang sudah ada confirmation punya lah. Okay, kita tengok balik GMI, Kelvin. Okay, now. Kalau kata Wong perasan, Kelvin punya trade pula, dia siap dengan structure. Wong faham tak? Siap dengan structure tu, macam contoh 15 minit sudah ada perubahan structure dan ataupun start daripada time frame kecil lah kan. Dia bukannya kata start daripada time frame kecil sahaja semata-mata, tak, bukan macam tu. Cumanya kalau kata tengok H1 pun kita boleh baca structure dia. Senang baca, faham tak? Okay. Kita boleh nampak sepatutnya dia kena pergi sini, dia retrace kat mana, dia pergi mana, destination dia kita boleh baca, faham tak? Faham. Okay, ada soalan? Ada. Okay, cikgu. Contoh cikgu beritahu structure macam ni senang faham. Actually, macam mana understanding cikgu structure ni senang faham Okay. Kenapa kita nak kena ada current structure dan kita nak kena ada previous structure? Dalam keadaan yang sekarang, okay,
bila mana Kelvin buy, kita akan cuba untuk mencari reason kenapa dia buy. Dia bagi tahu dekat saya, dia buy dekat H1 dengan H4 sebab dia malas nak tunggu, dia terus je buy entry dekat tengah-tengah jalan. Tapi dalam masa yang sama, sebenar-benarnya, kalau kata kita tengok dekat sini, entry buy Kelvin ni sebenarnya RBS monthly tau. Nampak? Okay. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okay. Bila mana dia buy dekat RBS monthly, saya dah pandang jauh. Saya dah nampak jauh. Tapi Kelvin, dia masih lagi kata, saya buy sebab, ni cikgu, sebab saya buy sebab saya malas nak tunggu. Itu reason Kelvin. Regardless, apa reason yang Kelvin bagi, selepas daripada tu, kita boleh baca structure. Okay, kita nampak. Kalau sekiranya kita nak tengok sama ada dia akan naik ataupun tak, then kita nak dia pecah semua ni, betul tak? Betul. Sebab tu saya kata kita boleh baca benda-benda ni, kita boleh baca ni. Yang ni semua kita boleh baca. Sebab kita ada benda kat sini. Faham tak? Cikgu, okay. Cikgu, saya face satu isu lah. Ialah, contoh lah, price tu dia sampai ke H4 tu kan. H4 yang previous structure SVR tu. So, adakah kemungkinan dia akan menjadi sideways dahulu? Ada kemungkinan. Everything is possible. Sebab tu saya sentiasa cakap, kita kena control risk. Kita tak boleh nak buat satu assumption dia akan pacak naik. Mentang-mentang lah kita akan target dia akan buy, kita pun nak dia straight away naik ke atas. Tak boleh. Betul. Benda yang kita boleh kontrol ialah risiko. So kita kontrol risiko. Faham tak? Faham. Okay. Okay, cikgu. Okay, saya punya next soalan ialah, contoh kan, okay, candlestick tu berlaku seperti yang cikgu lukis tu lah. Cikgu balik ke H1. H1 kan tadi. Okay. So, okay, kita katakan lah, nanti pukul 11 tu candle biru berlaku. So, price tu dia strike ke atas yang cikgu tulis tambah laut tu lah. Okay. Okay. Okay, dia ikut yang lepas tu kan kita punya next entry tu dia akan berlaku pada yang high. Kita akan cuba masuk pada high yang kepada candlestick high itulah kan. Lepas tu kita cuma jagakan risiko. Tak. Bukan kat sini. Sequence dia macam ni. Okay. Jadi high. Okay, kejap. Nombor 2, turun, buat higher low. Okay, nombor 1 dia jadi high. Nombor 2 dia turun buat higher low. Nombor 3 dia buat high. Okay. Kelvin ada tak ni? Ya, Hilanglah Kelvin. Tengah tengok, tengah belajar. Tengok yang ini sebab saya takut salah faham sequence pula. Ya. Okay. Entry masa market tengah buat retracement Okay. Lepas tu nombor 5 dia buat new high kat atas ni. Alamak. Okay. Kemudian dia turun buat retracement. Kat sini.
And then 6.1 entry masa market buat retracement. Tu dia. Boleh faham tak sekarang? Okay, nombor 1, 2, 3, 4 buat retracement. Okay, entry ya betul dekat yang jadi high sana. Lepas tu dia buat higher high. Dia buat new higher high. Lepas tu okay betul. Okay, faham sequence dia Okay, sekarang faham. Takut saya ni. Confirm betul-betul faham ni? Ya, faham. Kelvin, faham? Ya, faham cikgu. Faham. Sequence tu kalau tak faham bahaya tu. Sebab saya takut once dia jadi je high-high terus entry. Kacau macam tu. Dia jadi je high-high entry. Dia jadi je high-high entry. Jangan. Bukan macam tu tau. Yang ni faham. Cuma saya punya soalan dia lah. Contoh kan dia sekat dari low ke high tu dia punya how strong dia punya closing position of entry tu position of closing tu dia punya quality macam mana, itu saya lemah sikit lah. Position of closing macam sekali lagi? Okay. So kita sekarang price tu dekat 2 H4 punya SBR kan, ada 2 SBR kan dekat sana kan. So macam mana kita nak identify dia adalah strong? So dia mesti close lagi lah tinggi daripada kedua-dua SBR itu kan. So dia mesti batalkan SBR H4. Ya, betul. So kalau closing lagi tinggi lagi bagus kan cikgu, itu kriteria dia kan. Betul. Lagi? Itu saja cikgu. Sebab saya itu saja cikgu. Mungkin next time kena carilah dia punya itu closing tu lagi tinggi, lagi tinggi, batal itu SBR lagi bagus lah. Itu saja. Okey. Macam ni yang tu clear. Tak apa dah. Cumanya sekarang ni ada perbezaan yang besar di antara GN dengan AJ. Sangat besar. Yang mana kedudukan AJ ni tadi, kalau kita perhatikan, macam yang saya cakap, kita boleh baca ke mana destination selepas daripada ni dia nak pergi mana. Kita boleh baca dia. Itu yang kita nak. Boleh? Boleh. Itu benda yang sepatutnya kita pentingkan, kita tekankan. Itu sepatutnya. Kita tak boleh nak ambil macam GN tu tak sesuai. Tak cantik tu GN tu. Okey? Okey, boleh. Kalau boleh tolong cari pair lain lah sebab dia nak bagi long term target untuk GN ni. Saya boleh bagi markah yang tinggi untuk GN. Memang dia boleh bagi long term target yang besar. Okay? Sebab apa? Kalau kita perhatikan macam contoh potential untuk dia panjat naik ada ke sini untuk daily kan. Kita tengok daily dulu. Dekat sini ada, atas ni pun ada. Kemudian kalau kata kita tengok weekly pula, weekly GN ada 2 structure. Yang sini pun belum jadi retracement. So memang kita nampak clearly ada potensi yang besar untuk GN panjat naik. Tapi masalahnya kita dah tahu destination, cumanya kita tak tahu dekat mana yang sesuai untuk entry. Faham tak orang? Faham. Okey. Kita katakanlah H4 sebenarnya sesuai untuk entry. Katakanlah kita cakap macam tu. Risiko dia tinggi wong. Faham tak? Faham. Itu yang saya kurang senang dengan GN sebenarnya. Boleh? Boleh cikgu. Okey, ada apa-apa lagi selain daripada GN?
Kelvin tak buat apa-apa tu. Lock profit pun tidak, dia close pun tidak. Dia biarkan je. Kelvin? Ya, cikgu. Ini kalau kata akaun 200,000 ni, dia dah $4,000 dah ni. Saya lagi run lah sebab dia tengah naik momentum lah. Okey. Sebab sekarang ni, kalau kita tengok H1 lah Baik. Kalau kita tengok H1, sebenarnya dia dah jadi low, high, higher low. Sebenarnya. Kalau kata dia dah jadi higher low kat sini, dia boleh buat higher high dekat sini, dia turun balik buat higher low sini, cantik tu sebenarnya. Tapi kita nampak price sekarang ni tengah sangkut, nampak kan? Ya, betul. Price tengah sangkut, nampak? Dia kalau kata dia berjaya hitting on the resistance pun dah cantik. Ni sebenarnya batal dah ni. Structure M30 ni dah batal ni. Tak boleh pakai dah ni. Ni pun batal. Ni dia jadi macam yang kita target lah, nampak? High low dia dekat sini. M15 pun dah batal. Okay. Dia tak lepas nampak. Kelvin nampak tak? Dia macam mau turun. So, kena hati-hati Ya, faham. Okay. Wong macam mana? Okey cikgu, saya akan cari pair lain yang lepas tu saya bagi cikgu lah, kita bincang lagi. Boleh tolong Boleh cikgu. Okay, guys, ada apa-apa lagi tak? Anyone else? Perizal ke ada apa-apa? Tak ada, yo. Tak ada. Amirul? Saya baru ada laptop. Ada laptop dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila beli tu? Baru-baru ni je. Dah install MetaTrader dah? Belum. Kalau install nanti guna akaun yang macam mana? Terpulang. Saya tak ada masalah nak pasang akaun kat mana sekalipun. Okey, tak perlu ada broker lagi Tak payahlah.